أكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam suasana kita dalam keadaan suasana cuti sekolah, orang pergi berjalan dan sebagainya. Mudah-mudahan di mana pun juga kita berada, kita akan senantiasa mendapatkan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi malam ni kita sambung, kita nak perhabis tuan-tuan malam ni hadis yang ke-37 malam ni. Hadis berkenaan dengan orang-orang yang berbuat kebaikan malam ni, insya-Allah kita perhabis. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. وبسند المتصل إلى مؤلف رحمه الله تعالى قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك الله وتعالى قال. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbahu, pada apa yang dia riwayatkan daripada Tuhannya, daripada Allah Ta'ala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah berkata,
Dan maknanya hadis yang ke-37 ni daripada Ibnu Abbas, dan Nabi sebut ni adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia adalah hadis qudsi. Maka Nabi SAW menyebut, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyan. Allah, dia menetapkan, dia menulis. Kataba, dia menulis. Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatat. Tuan-tuan, lagu mana Allah Taala catat, Allahu a'lam, tak diketahui. Macam itulah cara tuan-tuan kita berurusan dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang agak tak terang dia punya makna dia, yang disebut sebagai mutasyabihat. Dia tak terang dia punya makna dia. Kalau kita nak kata Allah Ta'ala dia tulis sebagaimana yang kita tulis, maka menyerupai akan makhluk-makhluk dia, tak boleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu dia tidak serupa dengan sesuatu apapun, kata Allah Ta'ala. Dia tak serupa. Walaupun yang kita fikir, walaupun yang terlintas pada hati kita, yang tu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu ulama salaf, mereka bila jumpa ayat-ayat yang macam ni, tulis tangan, duduk dan sebagainya, mereka terus angkat bendera putih. Tanda maknanya apa? Mereka tak kata apa-apa dah. Kalau macam tu sajalah, kami tak tahu apa, serah. Manakala bagi kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka kita mengalihkan makna itu untuk mensucikan Allah Ta'ala. Dua-dua tujuan dia sama, tuan-tuan. Sebab itu jangan kita duk bergaduh lah. Jangan kita duk bergaduh. Ada yang kata sebagaimana dia kata macam tu lah kita beriman, tu pun betul. Tuan-tuan, yang tu adalah daripada aliran salaf. Dia tak kata apa-apa. Macam mana mai, macam tu lah. Kami tak tahu. Tuan-tuan, kemudian mai pula aliran yang disebut sebagai aliran Al-Asy'ari. Tuan-tuan, mereka mengalihkan makna dia, tujuan untuk mensucikan Allah Ta'ala. Jadi dua-dua kelompok ni semacam, tuan-tuan, dia punya niat dia sama, nak mensucikan Allah Ta'ala. Yang tak betulnya, bila kita masing-masing dengan pegangan masing-masing, kita duk kata pegangan kita betul, pegangan orang lain salah. Itu tak boleh. Tuhan kita Tuhan yang satu, Nabi kita adalah Nabi yang satu, Quran kita Quran yang satu, kemudian kiblat kita pun adalah kiblat yang satu. Tuan-tuan, semuanya kita nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW dia kata, Allah Ta'ala dia mencatat segala kebaikan-kebaikan dan juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, semuanya akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun disempurnakan apa yang kamu buat dekat mana? Nanti pada hari kiamat esok, yakni pada hari akhirat. Tuan-tuan, masalah dia hari akhirat tu lambat. Nama pun akhirat, nama pun adalah hari yang kemudian. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata dia pasti mai. Allah Taala kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tuan-tuan, jangan lalai yang ni. Kerana kematian dia pasti akan datang kepada manusia. Dan syarat untuk mati bukan sakit. Syarat untuk mati bukannya tua, tetapi mati adalah ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan, kalau dalam keluarga saya misalnya, abang yang sulung hari tu ni, umur dia sekitar dalam 46 tahun. Maka dia dah pergi dah, dia dah meninggal dah. Dan tuan, ayah dia kematian mak meninggal, kemudian dia masih lagi hidup, malah bukan setakat hidup, nikah seorang lagi pula lagi. Tu nak kata apa? Nak kata kehidupan ni dia adalah ajal. Dia bukan syarat mati tu kena tua dulu. Dia bukan syarat mati kena sakit dulu. Ajal dia adalah perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maknanya orang tua kita hebat, boleh menikah kali kedua. Nah kan, kita nak boleh yang kali kedua pun takut. Bukannya apa ni kita takut dengan dia, bukan. Tak berani. Baik. Jadi dia macam tu. Jadi kebaikan manusia dan juga kejahatan manusia, ianya akan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat esok, pada hari akhirah, hari yang lambat, hari yang kemudian, wa innama tuwaffawna, pada hari itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau dia berbuat kebaikan, baik. Kalau dia berbuat kejahatan, maka jahat, azab yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bayan, kemudian Nabi sebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dia rekod kebaikan manusia, bagaimana pula Allah Ta'ala dia merekod kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, mula-mula sekali kita kena tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalaulah orang itu dia melakukan ketaatan, dia dapat pahala, dan dengan pahala itu dia dapat rahmat, lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, dan dosa itu dia tidak istitab, dia tidak minta ampun, dia tak taubat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana dengan dosa itu maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni keyakinan kita, tuan-tuan. Maknanya kalau dia buat baik, dia ada harapan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau dia buat kejahatan, maka dia kena berwaspada, kerana dengan kejahatan itulah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi terang macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala dia catat kebaikan manusia, kemudian macam mana pula cara Allah Subhanahu wa ta'ala dia catat segala kejahatan kita ni. Tuan-tuan, kalau dah tadi kita sebut orang yang melakukan dosa wajib azab bagi dia, bagaimana pula yang Nabi SAW kata kullu bani adama al-khata', setiap daripada anak Adam itu ada melakukan dosa, ada melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kita ni tak terlepas daripada dosa, kita tak terlepas daripada kesalahan. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Tanda benda ni kalau boleh sifat ni jangan duk ada dekat dalam hati kita. Dan ni melambangkan hati yang kotor sebenarnya. Tanda tengok Allah Ta'ala kata apa? La tuzakku anfusakum. Kamu jangan menyucikan, kamu jangan bersihkan diri kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Jangan angkat diri kita. Aku baik, aku macam ni, aku sembahyang banyak, aku selawat banyak. Tuan-tuan, dia bukan macam penyata bank. Kalau penyata bank tak apa, orang tanya dengan kita kan, duit baki dalam bank ada berapa? Ada sekian ribu. Tuan-tuan, pasal apa yang kita boleh jawab lagu tu? Kerana kita diberikan statement oleh bank. Sekian hari bulan ada keluar duit, sekian hari bulan ada tambah duit, sekian hari bulan dapat bonus dan sebagainya. Tuan-tuan, tapi kita buat baik, kita buat dosa, tanda tak ada statement daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang menyatakan bahawa amal yang kita buat ni pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu Allah Taala kata la tuzakku anfusakum. Maka jangan kamu sucikan diri kamu, kata Allah Taala. Biar kita tawaduk tak apa. Tuan-tuan, biar kita rendah diri tak apa. Jangan kita meninggikan diri. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a faqad rafa'ahu Allah. Siapa-siapa dia yang merendahkan diri dia, maka dia akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman takabbara, dan siapa-siapa pula yang meninggikan diri dia, membesarkan diri dia, faqad adzallallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, merendahkan kedudukan orang tersebut. Tuan-tuan, jadi biar kita rendah diri tak apa. Nah, biar kita kata kita ni hamba yang banyak dosa. Tuan-tuan, biar kita kata kita ni leka daripada kita menyucikan diri kita. Pasal apa? Kerana Nabi sebut semua manusia dia tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa-siapa yang dia bercita-cita melakukan kebaikan falam ya'malha, tetapi dia belum melakukan kebaikan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut balik apa yang Allah Taala sebut pada dia. Siapa-siapa dia yang berniat melakukan kebaikan tetapi dia belum melakukan kebaikan itu, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi dia kebaikan itu secara sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Satu orang yang dia baru berniat untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan, maka dia telah pun diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pemurah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu jalan nak pi ke syurga Allah Taala itu mudah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, huffatil jannatu bil makarih. Syurga itu jalannya adalah kepayahan, kesukaran, kata Nabi. Tuan-tuan, kerana jalan dia payah, kerana jalan dia sukar, penilaian pada sisi Allah mudah. Tuan-tuan, jalan nak pergi syurga ni memang payah, tuan-tuan. Tengok nah. Orang kalau dia nak istimewa, nak dipandang oleh Allah Taala, waktu bila? Tuan-tuan, dia kena mangkit pada sepertiga malam. Sepertiga malam tu pada waktu bila? 2:30 hinggalah masuknya waktu subuh. Tuan-tuan, waktu tu adalah waktu kita tengah lena. Waktu tu adalah waktu syok kita tengah duk tidur. Tuan-tuan, tapi waktu tu lah, siapa-siapa dia yang mangkit pada waktu tu, dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala ni dia payah. Tetapi penilaian pada sisi Allah Subhanahu wa taala mudah. Dan Allah Taala memberikan keringanan kepada hamba-hamba dia. Antaranya bila dia berazam melakukan kebaikan, dia tak buat lagi. Dan dia diberikan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, idza tahaddatha 'abdi bi ayyamala hasanatan, Nabi kata, apabila seseorang hamba aku dia berniat untuk melakukan perkara hak yang baik, tuan-tuan, dia tak buat lagi, dia baru tahaddath, dia baru je cakap nak buat benda baik, tuan-tuan, maka apa yang Allah Ta'ala beri? Fa ana aktubuha lahu hasanah, maka aku, yakni Allah Subhanahu wa taala,
akan mencatat kepadanya hasanah, akan satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni pun adalah hadis Qudsi. Dan tuan nak tunjuk kat kita, baru je orang ni cakap, baru ada niat nak buat baik. Dan tapi ada syarat lah. Syarat dia apa? Dia bukan hanya setakat cakap, dia bukan hanya sekadar niat, tetapi dia berniat untuk melakukan kebaikan itu. Dan dia tak dan nak melakukan kebaikan itu, ataupun ada halangan untuk dia melakukan kebaikan itu. Tuan-tuan, dia cakap, dia niat, dia dapat satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ustaz, satu je baru pun bukan banyak mana, dia kata. Tuan-tuan, perkiraan pahala yang Allah beri kepada manusia tak sama dengan bilangan atas muka bumi. Tuan-tuan, dekat atas muka bumi ni, duit berapa bilion, berapa trilion orang boleh kira. Dan orang boleh kira. Inilah nikmat dunia. Dan nikmat dunia ni adalah nikmat yang orang boleh hitung, orang nampak, orang boleh kira. Tuan-tuan, tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada dia, walaupun dengan satu rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata apa? Tuan-tuan, bila sebut apa ni nikmat ni, Allah Taala kata la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tuan-tuan, walaupun kebaikan itu hanya satu daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengoklah, ada satu athar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Ibnu Abbas sebut, perawi yang meriwayatkan hadis ni. Tuan-tuan, Ibnu Abbas kata, macam mana kita nak kira nikmat yang Allah Ta'ala beri walaupun satu? Tuan-tuan, satu darjat ataupun satu pahala daripada Allah Ta'ala menyamai dia nak pi kepada darjat yang lain. Tuan-tuan, dia punya luas dia adalah di antara langit dan juga bumi. Tuan-tuan, ni baru satu pahala, yang ni baru satu darjat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, agak-agak macam mana kita nak kira kalau dah di antara langit dan juga bumi? Tuan-tuan, hari ni kalau kita tanya dengan orang kan, tuan pernah sampai tak ke Johor? Belum pernah lagi tak. Walaupun dia orang Malaysia. Tuan-tuan, kalau tanya dengan saya, Ustaz, pernah sampai tak Sabah dan juga Sarawak? Tu pun kita tak pernah sampai. Tuan-tuan, adakah susah nak sampai Sabah Sarawak ni? Tak susah kan? Naik kapal terbang Asia, tambang murah apa semua sekali ni boleh sampai. Tuan-tuan, tapi nak cerita tu lah, kadang-kadang kita tak mampu nak sampai walaupun duduk dalam negara Malaysia sekalipun. Maka Ibnu Abbas menyatakan, satu nikmat, satu pahala daripada sisi Allah Ta'ala, ianya besarnya adalah di antara langit dan juga bumi. Tuan-tuan, macam mana kita nak kira walaupun satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, satu kebaikan ni kita harap. Walaupun satu kebaikan kita harap. Pasal apa? Tuan-tuan, di dalam Al-Quran, kalau kita tengok, ada orang yang nanti pada hari akhirat esok dia punya kebaikan, kejahatan dia sama. Orang ni dia sama, dia punya kebaikan dia punya kejahatan dia sama. Tuan-tuan, jadi orang yang sama dia punya kebaikan, kejahatan ni lagu mana? Allah Ta'ala perbuat kepada dia. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, sekejap-sekejap Allah Ta'ala pusingkan dia ke syurga. Dan tuan, masa tu dia doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, masukkan saya ke dalam syurga kamu, ya Allah. Dan tuan, kemudian Allah Ta'ala pusingkan dia ke neraka. Tu tak tahan. Syurga tak berapa kan? Nampak indah kan? Dan tuan, kan ada riwayat kan? Macam mana ada orang yang dia ni adalah dia lambat. Dan Nabi ada sebut, orang yang lambat keluar daripada neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, dia lambat. Tuan-tuan, bila dia lambat ni, dia duduk kat mana? Di pintu syurga Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, di pintu syurga Allah Ta'ala pun dia dah menikmati keindahannya. Tuan-tuan, baru di pintu syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, syurga Allah Ta'ala ni, wala udhunun sami'at, wala ainun ra'at. Dia adalah jenis nikmat yang telinga tak pernah dengar, kemudian mata tidak pernah tengok. Tuan-tuan, ni nikmat syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maka bila dia dipusingkan ke syurga, lega. Bila dipusingkan ke neraka, ya Allah, jauhkan saya daripada neraka ni. Tuan-tuan, jadi apa yang Allah Ta'ala kira pada waktu tu? Dia menunggu kebaikan yang dilakukan oleh orang ini. Tuan-tuan, orang ni, bila mana datang dosa pada dia, maka dia dihumban dalam neraka Allah Ta'ala. Bila mana mai kepada dia kebaikan, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu kita harap apa juga jenis kebaikan, apa juga jenis pahala, kita nak supaya pahala tu boleh kat kita. Kenapa? Dua. Satu, nilaiannya besar. Yang keduanya, dia sebagai syafaat nanti pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, Masya Allah, pemurah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, idza tahaddatha abdi, bila mana hamba aku dia cakap soal kebaikan, dia nak buat kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah, maka aku catatkan baginya itu satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, Nabi sebut lagi apa yang Allah Ta'ala kata? Wa in hamma biha fa'amilaha. Oh, tuan-tuan, bila dia bercita-cita nak buat kebaikan, fa'amilaha, maka dia pun melakukannya. Katabahallahu indahu 10 hasanatin. Allah mencatat baginya 10 kebaikan, ila 700 dha'fin, ila adha'afin kathirah, sehinggalah 700 kali ganda, ila adha'afin kathirah, dan juga sehinggalah gandaan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi nak kata, orang yang berniat nak buat baik, satu kebaikan dia, yang tu pun besar dah. Tuan-tuan, bila dia berniat, lalu dia beramal pula, dia buat apa yang dia niatkan dia buat. Tuan-tuan, yang ni bukan khusus untuk orang yang pakai kepiah saja. Tuan-tuan, yang ni bukan khusus untuk orang yang pakai jubah saja. Tuan-tuan, ni perlu kita peringatkan. Tuan-tuan, agama ni dengan hati, dia bukan dengan pakaian. Tapi bila kita sebut macam tu, jangan pula nanti kita bugil kan? Kita pergi telanjang apa. Tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, pakaian ni menutup aurah. Yang dituntut adalah menutup aurah. Yang tu yang dituntut. Tuan-tuan, Nabi tu yang kita duk baca-baca ni untuk siapa? Untuk semua yang melakukan perkara ni, termasuk dia di dalam kebaikan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang ni, kata Nabi, bila mana dia ada niat melakukan kebaikan, dapat pahala. Kemudian bila dia beramal dengan apa yang dia niatkan itu, Allah Ta'ala mencatat kepadanya 10 kebaikan, sehinggalah 700 kebaikan, sehinggalah gandaan yang lebih banyak lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata makna apa Nabi kata ni? Tata maknanya, kita tak tahu apa dia qadar sebenar yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala. Pada asasnya, tuan-tuan, kelebihan ataupun pahala yang Allah Ta'ala nak beri ni, orang yang berniat lalu dia beramal dengan apa yang dia niat, 10. Tuan-tuan, kebajikan yang Allah Ta'ala nak beri 10, sehinggalah 700 kali ganda daripada sisi Allah. Tetapi pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang mengetahui qadar sebenar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana masih banyak lagi kebaikan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tengok dalam surah Sajadah yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Allahu Akbar.
Tuan-tuan, besarnya pahala yang Allah Ta'ala nak beri kat kita. Sebab itu kalau kata nak himpun pahala ni, tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu pahala, beri salam dekat orang pahala, kemudian senyum kepada orang pahala, kita bagi RM1 dalam tabung masjid, pahala. Lagi apa lagi? Tuan-tuan, dalam masjid ada sampah lebih kurang, kita ambil letak dalam poket kita, pahala. Apa lagi? Menyampaikan kebaikan, pahala. Beramal dengan apa yang kita dengar, pahala daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi pada hakikatnya tak ada orang pun yang tahu qadar yang Allah Ta'ala nak beri. Pasal apa? Tengok dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala dia beritahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata, tidak ada seseorang pun yang tahu apa ukhfiya lahum, yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala daripada mata-mata manusia. Dan manusia tak tahu, yang lagi banyak lagi itu tak tahu apa yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pernah cerita kisah bagaimana Syekh Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi. Tuan-tuan, dia ni bodoh, tuan-tuan, lembab, belajar tak boleh lembab. Kan? Imam Syafi'i kata, siapa dia yang nak belajar, dia mesti nak kena ada apa? Zakat. Dia mesti nak kena ada kecerdikan, baru dia boleh mengaji. Pasal apa? Belajar ni ialah dia kena banyak mikir, dia kena banyak menghafal dan sebagainya. Tuan-tuan, jadi Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi, salah seorang ulama Turki yang terkemuka itu. Tuan-tuan, asal-asalnya dia ni orang tak reti apa, dia bodoh, dia lambat. Tuan-tuan, tetapi oleh kerana dia memuliakan orang susah, kerana dia sanggup makan sepinggan dengan orang susah, dikala orang lain tak suka untuk makan dengan orang miskin, tatkala orang merendahkan orang-orang miskin ni, tuan-tuan, Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi dia ada ihsan dalam hati dia. Dia makan dengan orang miskin ni, dia bagi sedikit makanan rezeki yang ada pada dia, dia kongsi kepada orang miskin ni. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada dia? Cash Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan, padahal tadi kita sebut kan, kalaulah orang ni dia buat kebaikan 10, dia punya kebaikan dia 10. Tuan-tuan, Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi bukan buat apa, dia hanya bagi separuh daripada nasi dia. Patutnya cukuplah dia dapat 10 pahala daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi tak, Allah Ta'ala beri lagi. Apa dia? Tuan-tuan, keesokan harinya, ni diperakui oleh guru dia sendiri. Kami melihat Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi seolah-olah baru lahir pada hari ini. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata guru-guru dia, hari ini dia cerdik, hari ini dia cepat tangkap apa yang guru dia sebut, hari ini dia pandai. Tuan-tuan, Sa'id Badi'uz Zaman An-Nursi dia share, dia kongsi pengalaman dia. Dia kata apa? Aku berkeyakinan, dia kata, aku mendapatkan semua kebaikan ni kerana kebaikan yang pernah aku lakukan kepada satu orang miskin dulu. Tuan-tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, tak ada orang pun yang tahu apa dia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, Nabi sebutkan apa yang Allah Ta'ala sebut, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ketika mana seseorang dia berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tak buat kejahatan tu, dia baru ada niat nak buat kejahatan itu, tetapi dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat baginya satu kebaikan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Sebelum ni dia ada niat nak buat jahat, tiba-tiba dia tak buat pun. Tuan-tuan, dia tak buat pun kejahatan tu, Allah catat bagi dia satu kebaikan penuh pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lalu yang terakhir Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW,
wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Bila orang ni dia bercita-cita nak melakukan kejahatan, lalu dia pun buat kejahatan itu, tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala catat bagi dia? 10 ke 700? Tuan-tuan, tak. Kata Allah Ta'ala, wahidatan, aku catat bagi dia satu dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Ta'ala kata, wa man jaa bisayyi'ah, siapa-siapa dia yang melakukan kejahatan, fala yujza, dia tidak akan dibalas illa mislaha, melainkan dia dibalas sesuai dengan kejahatan yang dia buat sahaja. Wa hum la yuzlamun, mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia komen, ini bukanlah sijil, ini bukanlah orang kata lesen untuk kita melakukan kejahatan. Pasal apa? Tuan-tuan, kadang-kadang kerana dengan satu kejahatan inilah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mungkin dosa yang satu kita buat ni sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Bila mana? Tuan-tuan, kadang-kadang dosa ni dia boleh jadi besar. Bila mana dia berkait dengan masa, dia berkait dengan tempat, dia berkait dengan perkara yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, sebagai contoh, kalau dia melakukan dosa pada bulan-bulan haram, tuan-tuan, dosanya besar pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia buat dosa pada bulan Ramadan, pahala besar bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau dia buat dosa, maka dosanya juga besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buat dosa di luar masjid, dosanya sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi bila mana dia buat dosa di tempat-tempat suci macam ni, kan, dia pergi kepok tabung masjid tu kan, walaiyazubillah lah. Jangan kepok masjid, kepok bank. Hai dak, ni bukannya ni seriak orang buat online dah ni. Dak, bukan suruh kepok, tuan-tuan. Ni nak cerita, jangan buat main lah dengan masjid, jangan buat main dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sejalan dengan kemuliaan tempat itu, tuan-tuan, sejalan juga dosanya amat besar apabila kita buat kejahatan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi habis hadis yang ke-37 ni. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan, kebaikan yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, mudah dapat pahala. Manakala kejahatan yang kita lakukan seolah-olah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa berniat dan melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu